السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخنا الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، صحابي الفضيلة، para ulama, para asatizah yang saya muliakan, tuan pengurusi Haji Zul kita, barisan jawatan kuasa madrasah, seterusnya barisan imam, bilan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa pada keluarga saya, semoga Allah berafiat berpanjangan insya-Allah. Khabar semua sihat? Alhamdulillah khair. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lama terhenti pengajian kita secara talaqiyah berdepan. Talaqi ni bukan Quran je. Diorang faham talaqi ni Quran je. Talaqi ni semua benda talaqi. Kan tapak kaki talaqi. Talaqi ni para ulama sebut istilah digunakan bagi mereka yang menuntut ilmu agama Allah yang berhadapan dengan gurunya. Maka istilah itu dikatakan dengan istilah talaqi. Ada orang faham talaqi Quran saja. Ustaz, Quran je kena talaqi. Oh, lain tak yang talaqi. Tak, semua benda. Bukan saja Quran, sunnah, yakni hadis baginda Nabi, bahkan setiap ilmu yang sumbernya daripada Al-Quran dan hadis, semuanya perlu talaqi. Ambil pada guru, dan guru pada guru pada guru pada guru, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalannya Malaikat Jibril alaihi salam sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sanad melalui talaqi, maka di situ ada ijazah, pemurniaan. Ulama sebut bila kita talaqi ilmu ini, antara benda yang pasti dapat apa dia? Yang pasti dapat, faham belum tentu dapat. Kalau duduk tidur tak faham juga kan. Contoh dengan sini tak tidur semua, alhamdulillah. Kalau duduk, para ulama sebut yang confirm dapat ketika talaqi ini apa dia? Pertama, barakah, berkat. Orang kita sebut berkat, bahasa Arab barakah. Ma'ana barakah ziyadatul khair ilahi, bertambahnya keberkatan, bertambahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud berkat pertama bertambah. Maksud bertambah tadi apa? Bila orang yang mengaji ilmu secara berguru, confirm ilmu dia bertambah. Confirm. Pertama.
Yang kedua, khair, ziyadah, pertama bertambah. Al-khair ni para ulama sebut bukan diterjemah ayat tu tak. Saya ambil ni pada para masyayikh, diterjemah dengan lafzi bilafz. Lafaz dengan lafaz. Pertama ziyadah, bertambah. Apa yang bertambah? Ilmu tadi. Confirm. Yang kedua, khair, kebaikan. Bagi mereka menuntut ilmu secara bertalaki akan tambah kebaikan. Dalam barokah tadi lah, barokah dapat. Apa dia barokah? Pertama, bertambah. Yang kedua, kebaikan. Yang ketiga, ilahi, yakni rapat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gabung semua term ayat ini, ziyadatul khair ilahi, bertambahnya kebaikan di sisi Allah secara ayat. Tapi kalau kita potong, para ulama sebut bertambah ilmu, bertambah kebaikan, kemudian bertambah dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkat. Tanda satu orang dapat rezeki berkat, tengok dalam rezeki dia bertambah. Bukan saja bertambah, tapi mendatangkan kebaikan pada dia ataupun tidak. Ada orang dapat rezeki lebih, rezeki benda dapat lebih, tapi tidak datang kebaikan bagi dia, bahkan datang kemudaratan pula. Lagi tambah duit, lagi tambah pening dia, lagi tambah lagi perabot dalam rumah, lagi tambah solek kunci pintu kan, contoh. Risau dia tambah lagi, kebaikan tak ada. Maksud kebaikan ni ketenangan tak dapat, tambah lagi projek, tambah lagi risau, kebaikan tak ada. Bertambah saja tak sempurna, kena tambah kebaikan. Dan yang terakhir, kebaikan tadi membawa dia kepada Allah ataupun tidak. Kalau kebaikan membawa pada diri dia saja, yang ini boleh mendatangkan dia hubud dunia, cinta pada dunia lagi, ataupun boleh mendatangkan pada dia, diri dia saja untuk pentingkan diri dia, tak mendatangkan kebaikan pada orang lain. Para ulama sebut itu mudarat, bukan kebaikan hakikat dia. Dan kebaikan tadi yang kita nak kata, dikatakan kebaikan, bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia bertambah cinta dia pada Allah. Dapat? Ilmu macam tu, rezeki macam tu, semua macam tu. Berkat, tiga benda: ziyadah al-khair ilahi, ziyadah al-khair ilahi, bertambah, kemudian kebaikan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Tengok dah tambah dah. Tutalaki. Dapat? Dan para ulama juga sebut di sini juga menjadi timbang tara kita. Bagi mereka yang berilmu pula diuji. Orang yang menuntut ilmu ni banyak diuji, kena ingat. Pertama diuji dengan ilmunya. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Itu bagi orang berilmu. Ada lebih tinggi lagi ujiannya adalah bagi mereka yang tidak mempunyai ilmu, akan tapi rasa diri dia berilmu. Ini lagi berat. Dalam bahasa tauhid ni kalau kita mengaji, ataupun istilahnya disebut dengan jahil murakkab. Jahil murakkab. Jahil di dua. Pertama jahil murakkab, yang kedua jahil, ingat ni bang, jahil tausi. Pertama jahil murakkab, kedua jahil tausi. Jahil murakkab ni paling bawah. Jahil yang paling bawah. Kalau dalam tangga jahil dia paling tinggi. Kalau tangga jahil dia paling tinggi. Jahil mangkuk ayun, tambah lagi. Kalau ada tingkat jahil tu 20, dia 21. Ini kata tu saya lah. Dan basit, para ulama sebut dia lebih rendah daripada jahil murakkab. Apa beza basit dengan murakkab? Murakkab, para ulama sebut dia jahil dan dia tak tahu dia jahil. Dapat? Jelas kan? Dia jahil, dia tak tahu dia jahil. Kalau jahil basit ni secara mudah kita nak faham. Jahil basit, dia jahil dan dia tahu dia jahil. Itu basit. Dapat? Jelas? Dan benda ini para ulama sebut jahil pada sudut dunia tak apa. Dalam riwayat bukan tak apa ni, tak mengapalah. Maksud dia tidaklah berat seberatnya jahil di dalam agama. Dapat? Jahil di dalam agama. Dalam solat, contoh contoh dalam solat, lama nak kodok balik ni.
Berapa kelas tak buat kan, nak kotak balik mukadimah ni. Kerana macam kita tak kotak. Dalam solat, imam baca di antara waladdallin, di antara dua bacaan, maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani di dalam kitabnya, dan juga ini dibahas oleh para a'immah, para ulama gitu, termasuklah Al-Imam Nawawi di dalam I'anatul Talibin, juga di dalam Fathul Mu'in, juga di dalam syarahnya Munyatul Musalli Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah ta'ala. Ini syarah oleh Tuan Guru saya, Tuan Haji Razali bin Ibrahim, bahawa baina waladdallin, dalam riwayat sahabat sebut kami dengar bahawa Nabi qala waladdallin, qala rabbighfirli wa liwalidayya, thumma qala ni siapa? Kemudian berkatalah Nabi amin. Dapat? Jadi cerita imam ni dia jadi imam, kemudian habis waladdallin, mic dekat, dia bacalah rabbighfirli wa liwalidayya, dengarlah. Kemudian boleh sebut amin. Dapat? Datang jemaah tegur, Ustaz, saya 30 tahun semayang sini. 30 tahun semayang sini. Mujur 30 tahun. Kalau 60 tahun, lagi kuatlah hujah dia kan. 30 tahun. Saya tak pernah dengar imam-imam lain baca. Di sini para ulama sebut, yang kita nak bahaskan di sini apa? Bila dibahaskan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini tidak ada pengalaman lah. Tak ada 30 tahun, tak ada 20 tahun, tak ada. Selagi benda tadi ada diwartakan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ilmu agama Allah, maka benda tadi benar, walaupun kita tak pernah dengar. Dia kata 30 tahun saya tak pernah dengar. Ni ustaz buat ni bila pula adanya? Dia tanya pula. Jadi bila dia jawab pada dia tak boleh terima benda tadi. Di sinilah adanya jahil murakkab. Dia jadi jahil murakkab ketika itu, sebab tidak boleh menerimanya ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dapat semua? Jahil murakkab, para ulama sebut kebanyakannya, ni saya mohon maaf ini bukan saya sebut, ini ulama sebut, ulama tersebut sebut kebanyakannya adalah mereka lebih umurnya. Dapat? Dia terjadi pada mereka lebih umurnya. Dia saya tak pandai-pandai lah kita ngaji tasawuf malam ni lah, nak baca hati ni. Aku ni tergolong dalam tu ataupun tidak. Khususnya dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Tak ada ustaz, 30 tahun saya tak pernah dengar. Dia duduk berat 30 tahun tak pernah imam tu jawab dengan dia. Ulama sebut di sini terlahirnya jahil murakkab. Jelas? Example lah, example boleh. Contoh, dan banyak lagi lah contoh yang lain. Dan para ulama sebut terjadinya perkara ini sebab apa? Sebab tidak diberi peluang kepada diri dia untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak beri peluang. Sebab tu kata Syekh Abdul Hamid Fidahullah Ta'ala Al-Muslim, dia kata apa? Sekarang ni trend akhir zaman ini, keadaan akhir zaman, ilmu agama apa? Seumpama ilmu agama ni hanya yang tersepak sahaja. Faham yang tersepak? Orang yang faham ni dalam ni, maksud tersepak ni terdengar. Itulah jadi ilmu agama. Saya pernah dengar ni IKIM FM, pernah dengar ni Kawal FM, ada dengar lah ni. Dan TV terdengar, kemudian cukup. Cukup lah tu, saya tahu tu cukup lah. Padahal ilmu inilah kita akan bawa dalam kubur. Ilmu inilah akan selamat kita dalam kubur, selamat kita dalam alam masyar, selamat kita di tiang sirat, dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmu ini kita buat macam mana? Ilmu agama ini kita buat macam mana? Sekadar apa yang saya jumpa cukup. Itulah keadaan kita sekarang. Nampak? Jelas? Maka di sini para ulama sebut kena ubah keadaan. Sebab kita bakal didatangi dengan fitnah yang sangat besar. Siapa? Al-Masihud Dajjal. Dan kebanyakan para ulama mengatakan pada kita, saya pernah cerita dulu, yang akan mengikuti mereka adalah
Dajjal dan pengikutnya siapa? Mereka yang cetek ilmu agamanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kena ingat, pada awalnya Dajjal ini bukan terus dia mengaku Tuhan, tidak. Dia akan berkecimpung dalam bidang ilmu agama ni. Dapat? Sebab Nabi sebut ni kita akan terbahagi pada 73 golongan. Nak tahu golongan yang mana yang betul ini kalau tanpa ilmu agama Allah? Jelas? Maka siapa yang akan bawa? Dan bagaimana keadaan anak-anak kita, cucu-cucu kita besok? Kalau kita sendiri tak faham. Memang ilmu tidak diwarisi, memang hakikatnya tidak diwarisi. Akan tapi teladan itu anak-anak akan ikut, cucu akan ikut. Teladan, pimpinan melalui tauladan. Tauladan yang dibawa oleh kita ini besok anak cucu lah ikut. Dan bahkan para ulama sebut, bukan sahaja itu, perangai juga adalah daripada kelompok, ataupun daripada asalnya mak ayah dia. Kalau mak ayah dia tidak menuntut ilmu agama Allah, bagaimana mungkin semangat tu nak dilahirkan pada anak-anak? Takkan dapat. Maka bila nak mula, sekarang kena mula. Kena azam dalam diri kita bahawa kita kena tambahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dengan cara bertalaqi, berdebat. Boleh? Jelas? Allah dah take nikmat sikit ni, kena faham ni, kena nampak. Sekarang nak talaqi payah dah. Pakai line semua. Nikmat talaqi dah tak dapat. Hakikat dia berdepan begini tak dapat dah. Jelas? Ini pelan-pelan Allah ambil ni. Kena sedarlah benda tadi. Boleh semua insyaAllah. Sementara boleh cakap, kok esok nanti tutup balik tak boleh cakap dah. Boleh? Habis cukup. Dah lah lambat ustaz, mukadimah lama pula. Jangan marah. Habis insyaAllah. Muka surat berapa kan? Muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampai pada doa Nabi Isa kan? Betul ke? Lebih kurang lah ustaz. Ustaz berapa bang? 40? 47. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala. Alhamdulillah tak betul lagi. Dalam live tak dengar. Saya mohon maaf, kadang-kadang saya dalam live saya tak pandai nak cakap sebab saya tengok muka saya. Saya tak tahu apa nak cakap ni juga. Cakap untuk diri sendiri betul lah tu kan, tengok muka sendiri kan. Allahu Akbar. Ila anqal, doa Nabi Isa alaihi salam. Dah amal belum ni? Cuti lama ni. Cuti siam lama dah. Kita dah sampai doa yang terakhir, yang diamalkan di antara waktu bila ni? Waktu subuh. Ni di antara azan subuh dan juga solat fardu. Habis. Kita dah sampai pada syarah kepada doa lah, maksud doa ini. Dan semua doa ini kata para ulama yang diajarkan di dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah doa burung. Doa burung ni kena ada. Sebab ada waktu yang mana waktu itu sempit untuk berdoa, tapi mustajab. Sebagai contoh, di antara baina khatbaitain, di antara dua khutbah kan pendek. Takkan imam tu nak duduk lama pula kan, kena marah pula. 45 minit je ustaz. Sudah. Dah kena cut dah tu. Teks khutbah tu kena cepat. Di antara dua khutbah para ulama sebut, bukan para ulama, Nabi SAW sebut makbul doa. Dan ketika itu dibuka pintu langit.
Dan bagaimana kita nak rangkumkan keseluruhan hajat. Maksud hajat ini pertama hajatnya akhirat, yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan alam kubur, masalah di dalam kubur, masalah di padang mahsyar, di titian sirat, syurga Allah ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masalah rezeki atas muka bumi, bagaimana tentang keturunan kita. Semua ini bagaimana nak rangkum melalui doa-doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kena tahu. Dan kenapa kena ambil doa daripada mereka? Ustaz, bukan kita mampu untuk doa sendiri, Ustaz. Bukankah itu lebih afdal? Ya, kita tak nafikan doa daripada kita, ya afdal. Akan tapi kita kurang satu perkara. Apa dia? Keberkatannya para ulama. Sebab mereka ini mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila saya sebut mengenali Allah, bukan kenal Allah hanya sampai tak semayang. Cuma sekarang ni kan, dah kenal Allah sangat sampai tak semayang, terangkat ilmu dia kata kan. Ahli fiqah ni tak apa dia kata, sebut ahli fiqah tu. Saya ni orang makrifat ni, terkeluar juga ustaz. Itu bukan makrifat, tu makrifat. Saya tak sebut nama makrifat. Para ulama sebut ni fitnah akhir zaman. Jangan jaga tuan-tuan. Sebab landasan ilmu tidak berlandaskan para ulama. Sebab Nabi sebut dalam hadis, innal ulama warasatul anbiya. Sebenarnya ulama ni warisan para nabi. Bukan saja Rasulullah. Rasulullah sebut para nabi, 124,000 para nabi. Ataupun kata Mufti Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, 200,000 para nabi. Semua itu warisan siapa? Para ulama yang akhir zaman. Apa? Sebab tu tak boleh tolak para ulama. Dan adanya doa yang diajarkan oleh para ulama, sebab mereka ni mengenali Allah. Maksud mengenali Allah ni, mereka lebih beradab dengan Allah. Kadang-kadang doa kita takut tak beradab dengan Allah. Apa? Sebagai contoh, doa kita tidak bertepatan dengan apa yang patut kita minta, ataupun bahasa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertepatan. Semua perkara ini dapat ditangkas, dapat dihilangkan apabila kita menggunakan doa yang disarankan ataupun yang diberikan ataupun yang diajarkan oleh para ulama. Bahkan doa yang diajar di sini bukan doa Imam Ghazali, tapi doanya para sahabat dan para nabi. Ini doa Nabi Isa alaihissalam. Rujukannya adalah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tak payahlah sebut tu, disukutlah kitab ni pun dah besar dah. Tak tahulah kalau ada orang tolak, tak tahu tuan-tuan rebus bagi minum je. Orang-orang tolak-tolak ulama ni tinggalkan. Jangan pening-pening. Hadis Nabi mana? Jangan pening-pening. Ikut kitab cukup. Kita ni bukan alim tuan-tuan. Lagi mendalami, lagi pening pula. Pening-pening lama tak semayang. Semayang tak juga. Gaduh. Kunut tak kunut, kunut tak kunut. Subuh tak buat juga. Bayar juga. Anak-anak pun subuh tak buat. Duk gaduh pasal kunut. Masalah besar dia adalah mendirikan solat, bukan tentang sunat abad tadi. Dapat? Jelas? Cukup ikut para ulama. Boleh? Kita dah sampai kepada ya Allah, ni dah habis. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah engkau jadikan musibahku pada agamamu. Muka surat 47, baris yang baris yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pun saya dah bahas dah dalam live itu. Ya ke Ustaz? Yalah, saya yang baca. Dah bahas. Habis. Kemudian, janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku, dan jangan engkau jadikan dunia ini musibahku pada agamaku, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmu. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa tu?
Siapa Nabi Isa alaihissalam? Nabi lah Ustaz. Ustaz dah sebut Nabi, nak sebut apa lagi? Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang akan meneruskan syariatnya agama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam, ke Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana boleh dapat Nabi Isa alaihissalam? Tengok siapa keturunannya. Siapa mak kepada Nabi Isa alaihissalam? Apa tuan-tuan? Maryam. Bukan jus Maryam Ibu mengandung kenal lah kan. Saya pun tahu tu ada jus Maryam. Bini mengandung pun tahu kan. Tak mengandung tak tahu kan. Jus Maryam. Bukan jus Maryam nama orang Sayyidatina Maryam alaihissalam. Nabi SAW sebut dalam riwayat 4 orang yang akan menjadi penghulu di dalam syurga Allah. Ingat? Yang pertama siapa? Sayyidatina Khadijah al-Kubra alaihissalam wa radhiyallahu anha. Khadijah al-Kubra pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua Sayyidatina. Yang kedua tu title pertama Khadijah. Yang kedua Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dapat? Yang ketiga Sayyidatina Maryam alaihissalam. Yang keempat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Asiyah alaihissalam. Siapa Asiyah? Isterinya Fir'aun laknatullahi alaihi. 4 orang. Kata Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Hafiz hafizahullah ta'ala. Tuan-tuan, ni ulama zaman ini yang berjaya menghafal 200,000 hadis. 200,000 hadis, betul. Dan dideklar oleh ulama. Bukan orang macam saya ni, tak. Bukan macam kita orang awam, tak. Ulama yang deklar. Bila ni hafalan ni. Dan dalam riwayat syarah kepada kisah ataupun tentang riwayat nama-nama penghuni wanita ataupun penghulu wanita di syurga nanti, kata Habib Umar Al-Hafiz hafizahullah ta'ala, kita kena bimbang kalau isteri dan anak perempuan dan keturunan saudara perempuan kita tak dapat lihat mereka. Kena risau. Sebab takut tak tergolong nanti dalam kelompok mereka yang duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena risau. Muslimat kena risau. Kena doa dengan Allah bahawa kita ini nanti akan bersama dengan mereka, kelompok penghuni penghulu syurga Allah SWT wanita lah, penghulu wanita. Bagi kita lelaki kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena doa. Boleh? Habis. Maryam alaihissalam, mak ayah ni siapa? Ingat dulu Ustaz, lupa dah. Darjah 5 dulu Ustaz. Saya saja tanya macam ni, berarti tak ngantuk. Suasana kan sejuk, sakinah, ketenangan kat sini. Siapa? Mak ayah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Ada surah dalam Al-Quran. Bapanya Imran, Ali Imran, keluarganya Imran. Isteri sudah. Ada surah atau tak ada? Isteri tak ada nama surah, tak ada. Siapa isterinya? Sayyidatina Hannah alaihissalam. Hannah. Dapat? Hannah. Hannah bukan nama Yurub. Hannah nama isteri Imran. Para ulama sebut 2 orang ini bukan Nabi. Bukan Nabi. Allah cerita dalam Quran, Ali Imran, keluarganya Imran. Ni nak cerita keturunan ni. Macam mana lahir Nabi Isa alaihissalam. Asalnya Imran dan juga Hannah ini dalam riwayat bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku dapat anak, aku akan sumbangkan, mewakafkan anak aku ini untuk agama Allah. Muharram.
diwakafkan untuk agama Allah. Dan dalam riwayat para ulama sebut azamnya Imran ketika itu nak anak lelaki. Sebab menurut ulama tafsir mengatakan bahawa ketika itu nak bahawa anak Imran ni nak anak dia lelaki ni supaya dapat khidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bila lelaki khidmat banyak benda yang boleh buat. Akan tapi Allah takdirkan daripada perut Hannah keluar Maryam alaiha salam. Ini perempuan. Imran kata guru kami, lelaki manusia, maka berasalah dalam hati itu. Betul? Berasa dalam hati. Tak apa anak lelaki, sedih. Sedih sedikit ketika itu. Tapi Allah buktikan bahawa pengurniaan daripada Allah itu lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Lebih baik daripada apa yang Imran fikirkan. Kenapa? Ketika dilahirkan Maryam AS, saya pernah cerita sebelum ni yang kuliah ni. Dilahirkan Maryam AS, perkara yang ajaib terjadi ketika itu, pada zaman itu. Para ulama sebut kerana solehnya Imran dan kerana solehahnya Hannah dan kerana niat kedua ibu bapa ini untuk dijadikan anak ini sebagai mereka yang taat perintah Allah dan untuk diwakafkan untuk agama Allah. Masuk wakaf ni digunakan untuk agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana niat Imran dan juga Hannah. Pertama, para ulama sebut yang didatangkan kelebihan kepada anak Imran dan juga Hannah, ini Maryam AS. Kelebihan apa dia? Di kalangan ulama-ulama Bani Israel ketika itu berebut untuk menjaga Maryam AS. Bukan saja ulama, maksudnya orang cerdik pandai ketika itu berebut nak menjaganya Maryam AS. Bukan saja ulama ketika itu, bahkan Nabi Zakaria juga nak ikut berebut nak jaga Maryam AS. Saya pernah cerita sebelumnya live. Macam mana? Bila berebutlah ulama cakap dengan Nabi Zakaria, cukuplah Nabi Zakaria, kamu dan Nabi dah cukuplah, kami sahaja yang jaga. Kamu ada tugas lain. Nabi Zakaria tak nak juga jaga, nak juga pelihara, nak juga didik Maryam ini. Kalau macam tu macam mana nak buat? Kata Nabi Zakaria AS dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, semua di kalangan ulama-ulama Bani Israel kena tulis nama di pen, tulis nama kat atas. Termasuk Nabi Zakaria AS. Nabi Zakaria kata dihanyutkan di dalam sungai. Pen siapa yang hanyut, dia tak layak jaga Maryam AS. Bila campak semua pen, tinggallah pen Nabi Zakaria, semua hanyut. Maka siapa yang paling layak jaga Maryam ketika itu? Nabi Zakaria AS. Di sini para ulama sebut, kita bimbang anak kita ni, siapa nak jaga ni? Ulama sebut kebimbangan kita ini sepatutnya dah datang sebelum daripada anak tu lahir. Dapat? Dan di sini para ulama juga sebut, satu orang yang mendoakan atas anaknya, dan mendoakan ini dengan sebetul-betul doa, dan doa berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sebut dalam hadis, ihfazillah yahfazka. Bila kamu jaga agama Allah, maka Allah sentiasa jaga kamu. Yahfazka dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia tajaddud, dia berterusan. Dan ulama sebut bila diniatkan untuk agama, confirm Allah yang jaga. Bila Allah yang jaga, maka Allah akan gerakkan orang yang terbaik untuk jaga anak. Ini kenapa ada masalah tentang menjaga anak? Sebab niat bapa dan ibu itu sendiri. Ni bukan saya cerita ni, Quran cerita. Bahkan bukan saja Maryam AS, Allah lahirkan daripada perut Maryam AS ini Nabi yang tidak punya bapa. Punya sucinya Maryam ini, terjaganya zuriat daripada Hannah dengan Imran kerana niat dia saja. Saya tak cerita tentang Maryam, tak cerita pasal Isa, Nabi Isa. Saya cerita pasal Imran dan juga Hannah. Dia bukan Nabi, dia macam kita, orang awam macam kita, orang biasa. Tapi kerana niat dia ketika mendapat anak ketika itu, jaga betul niat dia, doa betul, maka Allah lahirkan zuriat. Dan bahkan bukan Maryam, tak. Biasanya ulama sebut generasi lepas tu dia akan lebih baik pada sebelum ni.
Maryam lebih baik daripada Imran dan juga Hana. Apa bukti dia? Maryam melahirkan anak tanpa bapa, tanpa suami. Maksud Allah jaga rahim dia daripada sentuhan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Isa AS antara gelar dia Ruhullah, roh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya umat akhir zaman ni, ulama sebut kita kena bangga umat syariat, memegang syariat akhir zaman. Allah pilih di dalam riwayat hadis-hadis baginda Nabi SAW, kebanyakan nabi-nabi sebelum ini meminta untuk menjadi nabi akhir zaman, tapi Allah tolak. Tak dapat jadi nabi, minta jadi umat Rasulullah SAW pun Allah tolak, kecuali seorang saja. Siapa? Nabi Isa AS. Tengok Allah pilih di antara nabi-nabi lain. Sebab apa? Para ulama sebut sebab Nabi Isa AS lebih, kerana Nabi Isa tidak dilahirkan daripada benihnya manusia, rahim manusia, tapi bukan benih manusia. Layak untuk membawa syariatnya Muhammad SAW. Kita ni tanpa minta Allah bagi, bawa syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain pun Allah pilih lagi. Sehingga dalam riwayat Imam Hakim rahimahullah ta'ala, dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam riwayat, sehingga ada riwayat mengatakan Jibril AS pun minta dengan Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini dalam riwayat. Para ulama sebut bila datangnya umat akhir zaman ini, kita lupa, leka dengan keadaan kita. Ini Nabi Isa AS. Saya cerita Nabi Isa ni spesial supaya aman lah doa dia ni. Jangan tak aman. Dah sampai dekat kita ni, doa Nabi Isa AS kena aman lah. Dapat semua insyaAllah. Boleh. Dan yang terakhir, boleh yang terakhir 42 lah. Dan yang terakhir, pada sesyarah nanti ni, adab tentang doa sedikit. Para ulama kita ajarkan di dalam doa kita ataupun di dalam amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kena buang 3 paku. 3 paku ni kena buang. Syekh Hamizah dalam sebut. Dan para ulama lah. Pertama, paku yang berada pada badan kita. Apa dia paku pada badan? Bila doa jangan sandar. Adab dengan Allah. Bila zikir, kalau ada uzur tak apa. Ni marah orang pula. Ni saya cakap tu di sendiri. Kita sendiri aman ni marah. Kau tengok. Buang paku tu nak. Marah orang pula. Jangan. Buang paku pada badan. Bersandar. Jangan. Dalam adab doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sandar. Zikir dengan Allah. Ada uzur tak apa. Sama lah dalam menuntut ilmu pun. Kalau boleh buang paku. Buang paku pertama. Yang kedua, buang paku kedua, paku pada tangan. Nama bahas paku pada tangan ya, jangan senangkan tangan kita. Ini dilarang, kan? Yang senang. Duduk dalam majlis yang senang tangan. Dan doa pun sama, jangan. Dan paku pada tangan juga, jangan ni, rehal tangan, jangan letak. Jangan letak. Angkat. Ada. Dapat? Kalau dah duduk tu dah boleh letak-letak lah, tak apalah. Paling afdal angkat. Jelas? Angkat tangan. Paku pada tangan. Yang ketiga, paku pada lidah. Pertama, kalau zikir, paku pada lidah ni kena buka. Apa dia? Kena lafaz zikir tadi. Lafaz. Bunyi, kena bunyi sedikit. Yang kuat-kuat. Jiran yang ketiga dengar. Bukan sebelah. Bukan. Yang ketiga dengar dia zikir. Jangan. Haram hukum dia. Ulama sebut zikir dan juga doa perlu lafaz. Paling baik lafaz. Ustaz, kalau dalam hati tak jadi masalah. Dalam hati tak jadi masalah. Saya sebut ni kena lafaz, sebab itu tanda minta. Tak? Apa dia tanda minta? Kena buka 3 paku. Pertama, paku pada badan. Yang kedua, paku pada tangan.
Yang ketiga paku pada lidah kita ataupun mulut kita. Boleh? InsyaAllah. 3 paku ni buang, InsyaAllah. InsyaAllah ada satu adab yang kita amalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rasa Allah ni Tuhan kita, bukan kawan kita. Kadang kita rasa itu kawan kita, terbiasa. Ya, mana yang dapat nama. Perbuatan kita menandakan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh adab dalam bercakap dengan Tuhan. Apa maksud wajah? Wajah ni ada ta'arif. Wajah ni tempat jatuh pandang. Sebab tu kena tengok muka orang bila bercakap. Tempat jatuh pandangan. Pandang muka orang, bila bercakap kena pandang. Sebab hak wajah tempat jatuh pandangan kita. Dapat? Sebab tu dalam jual beli pun, dalam bab para ulama sebut antara adabnya, walaupun dia bukan mahram, bukan ajnabi kita, perlu lihat dahulu kemudian mengelakkan pandangan sedikit. Tapi kena lihat sebab tu hak dia. Tak zalim pada dia, zalim pada dia. Dapat? Maka mengalihkan pandangan adalah ketika berjalan. Bercakap bukan alih pandangan. Ceramah lagi zalim. Tak tengok muka saya ni. Dapat? Kena angkat pandangan kita. Kena lihat. Para ulama sebut orang yang tidak menjaga hak ketika ini pun tidak dikira adab. Sebagai contoh anak dengan bapa. Anak dengan bapa. Bapa bercakap, anak tak pandang muka. Ataupun anak tu bercakap dengan kita, dia pandang tempat ni. Ya, kita depan ni. Dia cakap tempat ni. Berasa tak nanti? Bohong tak rasa? Bohong. Mesti berasa punya. Dia tengok tempat lain. Itu bapa dengan anak. Ni Tuhan dengan makhluk. Lagi lah. Ni nak ajar adab ni, adab dengan Allah SWT. Doa dah banyak ni kita ijazahkan ni. Bagaimana kaedah kita dengan Allah SWT. Boleh? Ustaz, kalau misal kata saya nak amalkan, tak sempat lah Ustaz nak buat ni satu-satu. Paling tinggi para ulama sebut tawajuh hati. Fokus hati kita kepada Allah SWT. Boleh? Paling baik, sebab adab hati itu akan reflect, akan dipantulkan kepada jawari fizikal itu. Sebab Nabi sebut dalam hadis, inna fi jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiyal qalb ala wa hiyal qalb ala wa hiyal qalb. Inna fi jasad mudghah, dalam jasad ni ada ni satu daging, idza saluhat hal jasad kullu, bila baiknya daging tadi baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu, fasadal maka ni para ulama sebut kalau dalam tata bahasa Arab confirm, fasadal jasad kullu, maka akan buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, ketahuilah oleh kamu itulah hati. Ala wahyal, Nabi sebut 3 kali, salah marrat, 3 kali. Dan ulama sebut hati ini mendatangkan jawari tubuh luar. Tubuh luar. Kalau kamu beradab pada Allah, maka kamu akan jaga adab itu. Kamu akan menjaga adab itu dengan jawari. Sebab Nabi sebut dalaman tadi, cerminan dia mana? Luaran kita. Apa? Jelas? Wallahu a'lam. Ada soalan? Usahalah untuk doa paling kurang sekali. Sebab tu dalam doa ini, dalam pembacaan kitab kita ini, kata guru saya, tuntutan ilmu ini perlu diamalkan walaupun sekurang-kurangnya sekali. Sebab tu bila saya baca, saya minta semua ikut. Kurang-kurang terangkatlah tanggungjawab ataupun kewajipan yang pertama tadi. Besok tak kena tanya, kurang-kurang Allah tanya kau dah amal belum doa ni? Jawab ada lah. Baca dengan ustaz dulu tu ada juga kan? Daripada tak ada. Dapat. Tapi kurang. Sedih sangat depan Allah tu nak cakap macam tu. Masya Allah. Dapat. Maka cubalah amal. Cubalah amal. Bawa buku ni keliling tak apa. Jadikan amalan harian kita adalah berdasarkan pandangannya para ulama. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Cukup.
Boleh? Tak ambil lain pun tak apa dah. Ini pun kalau dalam istilah pengajian pun dah kira tarikat dan bukan terikat, tarikat. Dah jalan gitulah ni. Apa? Amalan-amalan yang ada di sini adanya sanad sampai kepada Imam Ghazali, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada syarahan lagi di dalam. Cukup. Kena bersih hati kita. Kadang orang nak ambil tarikat nak terbang, nak macam-macam benda lah. Sepatutnya mengambil jalan ini para ulama sebut, lebih-lebih jalan tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Tak ada jalan lain, tak ada maksud lain, tak ada matlamat lain, semata-mata untuk hambakan diri kita kepada Allah. Itu saya itu dia maksud dia. Allah nak bagi terbang, tak bagi terbang, Allah nak bagi itu, tak bagi itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik? Jelas ke? Ada soalan? Tanya Ustaz. Ya, Bila sesuatu yang kita tengok lepas solat berjemaah, imam akan berjemaah. Ya. Baru berjemaah dia akan terus keluar. Apa Ustaz? Dengan imam. Apa pandangan Ustaz? Oh. Ini soalan PhD ni. Nah, simak. Apa hukum? Hukum dia harus. Para ulama mengatakan pertama adab itu. Sebenarnya adab ini disaran oleh para ulama bukan saja ketika doa, bahkan ketika beralih imam pun ada adabnya. Sepatutnya keluar daripada jemaah, adabnya kalau kita mengaji dalam kitab-kitab fikih ataupun kitab fiqh yang ada adab di dalamnya, seperti Munyatul Musalli Syekh Al-Faqani rahimahullah ta'ala. Yang pernah dengar Syekh ni? Tak kenal orang dia jangan. Antara saranan para ulama a'immah khususnya di dalam mazhab Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, antara pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya dalam mazhab Syafi'i, antara adab ketika keluar daripada jemaah ini, kalau ni saya cerita adab awal dulu kan? Ada awal dulu. Jangan ban saya dulu. Sabar dulu. Ada awalnya ketika imam itu beralih tempat, barulah kita boleh beralih tempat. Itu adabnya. Selalunya kalau adab ketika zikir, selepas dibacakan Allahumma ajirna minan nar, mula dengan Allahumma antas salam, imam beralih tempat. Beralih tempat ni pun riwayat. Kalau di dalam Al-Imam Syekh Yusuf Al-Kandahalawi rahimahullah ta'ala, di dalam Haidus Sahabah, juga di dalam riwayat-riwayat dalam kitab Musnad dan sebagainya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika habis daripada solat, maka Nabi akan beralih ke kanan. Ada kali Nabi beralih ke arah makmum, ada kalanya Nabi beralih ke arah kiri. Maksudnya Nabi beralih menghadap makmum. Soalnya, tengok ketinggian ilmu ulama. Dalam riwayat tidak cerita, tidak bagi tahu bila Nabi beralih, bacaan yang mana dia alih, tapi disyarah oleh para ulama. Dapat exactly apa yang Nabi sebut. Memang tidak ada riwayat, sebab tu kita perlu ulama. Sebab nak faham hadis ini, susul jalurnya para ulama. Dapat? Jelas beralih saja, kemudian barulah zikir. Dan adabnya kalau kita ada masyarakat, tunggulah imam dulu sebaik-baik. Kalau dah memang dah tinggal hujung tu keluar lah, kan ada pula dalam masjid. Dan hujung kan tu kan fitnah dengan imam-imam keluar nanti. Ni kan, biar kita je keluar. Keluar saja tak masalah. Kalau ada masyarakat, ulama sebut tu lebih aula untuk kita keluar. Kita keluar. Kalau tidak ada masyarakat, tak ada apa-apa urusan penting, maka duduklah. Adabnya. Kemudian para ulama sebut tentang doa. Tentang doa ini, mak saya tanya tentang doa. Doa bersama dengan imam ini adakah ia sunnah atau tidak? Kalau menurut pandangan para ulama hadis, doa ketika selepas solat itu tidak ada di dalam hadis riwayat. Maksud doa selepas solat secara berjemaah. Secara berjemaah. Dapat? Akan tapi dalil umum ada. Nabi berdoa secara berjemaah. Dapat? Dalil umum. Ini kalau kita bawa kitab nanti kita boleh bahas panjang-panjang. Cuma dibahas oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i, nama-nama yang saya sebut tadi, mereka mengatakan bahawa
di dalam doa berjemaah itu, saya dah sebut kuliah sebelum ini, adanya makbul. Allah kira burung kita ni. Kamu doa seorang, belum tentu makbul tu. Bila berjemaah, macam mana solat berjemaah Allah kira burung, macam itulah amal selepas itu, sama. Selagi kamu buat berjemaah, istima'i, secara berjemaah, maka berjemaah juga Allah akan angkat. Ada hadis panggil Nabi SAW. Nabi sebut, tidak akan berlaku salah seorang daripada satu jemaah yang berdoa. Orang yang berkumpul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan mereka ni yang makbul doa, maknanya yang betul ikhlas doa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan makbulkan jemaah ini, satu jemaah. Bohong Allah ni, rugi gitu. Imam doa tak faham lah, kena ngaji lah, jangan salah imam. Salah orang ni. Imam salah ni. Nabi Isa AS sebut, orang yang menyalahkan orang lain, dia akan susah sampai pada Allah. Tapi kalau dia menyalahkan diri, dia akan mudah untuk sampai pada Allah. Maksud sampai pada Allah ni bukan jalan sampai kepada Allah, tak. Maksud dia mudah, lunak hati dia ni untuk beragama, nak amal agama ni mudah. Kenapa susah? Sebab mula salah orang lain, kan? Kena jadi kita salahkan, InsyaAllah. Itu kalau Nabi Isa AS. Cerita Nabi Isa ni, tak cerita mantan ni. Wallahualam. Ada terjawab mak adabnya, hukumnya tidak. Kan bila saya sebut hukum doa berjemaah bid'ah, itu pun kena bahas lagi panjang 2 jam. Bid'ah ke bad'ah? Dua-dua di istilah. Bid'ah dengan kasrah baris, bad'ah dengan fathah, dua-dua ada maksud yang berlainan. Dan dua-dua ini disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Dapat? Dan bid'ah bukan hukum 5. Wajib, sunat, makruh, wajib, sunat, harus atau mubah, makruh, haram. 5. Ini muafakat 4 mazhab. Bahkan sebelum itu ada 12 mustahid, mutlak, 5 saja hukum. Dapat? Bid'ah istilah. Bid'ah istilah. Dapat? Dia bukan hukum. Jelas? Dapat? Dapat semua insya-Allah. Kedoa berjemaah, para ulama sebut, kalau diikutkan dalam hadis yang saya sebut tadi, maka dia boleh juga jatuh pada hukum sunnah. Kalau orang tadi berhajat pada doa. Kalau dia tidak berhajat pada doa, dia lagi senang sampai tak harap pada Allah Ta'ala, tak apa. Dia jatuh harum pada dia. Jelas? Wallahualam. Terjawab. Panjang nanti dan kereta lah. Dan kereta ni. Ada soalan lain? 2 minit lagi cukup. Kita kena 29. Woi, yang power-power je tanya ni. Berkait dengan paku ini. Ya. Macam mana kami sebagai makmum dengan penuh adab nak menunggu imam yang memakukan tangannya masa berdoa. Okey. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, saya menyalahkan diri saya berdasarkan apa yang Ustaz cakap tadi. Macam mana kita nak menghadapi keadaan di suasana lumayan ini, di mana jemaah penduduk Islamnya adalah 70%. Kedai makan sahabat saya juga. Tapi di waktu maghrib itu adalah waktu yang selalunya orang lain ini begitu sensitif. Kecuali lah di puasa ataupun orang luar yang keadaan kritikal untuk makan. Dan ketika azan itulah ramai yang Melayu duduk di kedai makan. Dan kami ni memang saya menyalahkan diri saya lah. Saya dah selalu ingin nak menegur, tapi saya tak tahu apakah kaedah yang terbaik supaya buat kedai tidak terasa. Jemaah yang tak turun atau balik makan di rumah waktu azan dilaungkan kumpul dekat kedai. Itu saya rasa macam terkena saya tu. Itu salah saya sebagai sebab saya pengurusi madrasah. Kalau
saya bukan muslim tak apa. Susah sikit lah. Dua dulu Ustaz. Dua dulu kan. Sebenarnya ada 4 mungkin tu. Dan 10.5 pula kan. Haiwan. Yang pertama, bagaimana imam yang menyelangkan tangan, dia paku tangan dia. Bagaimana kita nak menegur? Pertama, perkara yang saya sebutkan ini adalah bukan berdosa kalau dilakukan. Cuma dia su'ul adab. Dia bertentangan dengan adab. Adab yang tidak baik. Pertama, kalau ia berlaku pada alim ulama, orang yang lebih berilmu pada kita, secara umumnya yang kita tahu, ada title lah. Ada title lah. Yang penting title yang bukan diangkat oleh TV, diangkat oleh ulama lah. Dapat saya kena sebut ni. Enggak pukul kata pula. Faham Yang faham-faham, tak faham sudah. Jelas? Habis. Okey. Bagi mereka yang berilmu, maka para ulama sebut, ini disebut dalam beberapa kitab adab. Ta'alim muta'allim, berapa kitab lah, banyak. Nanti juga di dalam ini pun ada. Nanti adab bersama dengan adab dengan guru, diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Diajarkan bagi mereka yang berilmu, maka bersangka baiklah kamu atasnya. Husnuzan, bersangka baik. Kita mau berilmu ni nak sangka baik, dia buat salah, tak apa. Tak berilmu. Pertama saya nak sebut Pertama saya nak sebut, jahil tu sendiri sesat. Jahil tu sendiri sesat. Dapat faham? Berilmu, walaupun dia melakukan salah, tapi dia tahu kata dia. Dia tahu kata dia. Maka para ulama sebut, dahulukan dulu dengan husnuzan, sangka baik kita. Pertama. Yang kedua, kalau kita nak menegur perkara tadi, kalau kita ini mungkin peringkat imam, kita pula orang biasa, nak menegur bagaimana adabnya, para ulama sebut mungkin boleh adakan muzakarah. Muzakarah dengan dia. Maksud muzakarah ni berbincang dengan dia. Ustaz boleh tak tanya sikit Ustaz, antara adab berdoa macam mana? Okay, di situ menjadi teguran bagaimana cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang tua. Kita tahu, maklum kan kisah itu tentang wuduk yang salah. Diajarkan Hasan dan Husain tu, tahu kisah itu. Orang tu tadi tahu aku salah. Begitulah para ulama sebut. Sebab kena ingat, lebih para ulama sebut dia ada 3 perkara. Saya faham dulu. Lebih umur dengan lebih ilmu, mana lebih tinggi? Maka adab kepada yang lebih berilmu itu kena jaga. Kalau berbanding dengan lebih umurnya, itu kena jaga. Sebab bukan kerana orang tadi, kerana ilmu yang dibawa oleh dia. Dan ilmu itu milik siapa? Itu yang kita kena muliakan dia. Bukan muliakan diri dia, muliakan ilmu yang ada pada diri dia. Kalau ustaz-ustaz dia faham diri dia mulia, salah besar dia tu. Padahal dia pinjam saja tu kata-kata Allah dan kata-kata Rasul, kata-kata para ulama. Sebab tu dimuliakan diri dia, kerana kalam yang dikatakan daripada diri dia. Tapi kalau dia rasa mulia kerana diri dia, problem dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita adab kita dengan dia, jagalah adab. Boleh? Dan lebih lagi dengan para masyayikh kita, para guru-guru kita. InsyaAllah itu pertama. Yang kedua, ni panjang sikit. Yang kedua berkaitan dengan masalah umat. Keadaan di waktu maghrib, dan khususnya di sini lah kan. Khususnya di sini, di suasana rumahnya. Pertama sekali, metod yang kita boleh lakukan, yang diajarkan oleh para ulama, diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama berdoa dengan mereka. Ini kita tak buat. Bagaimana? Ini nak ajar sana di Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat, kata guru kami Syekhul Mishkat Maulana Husnul Hizam Allah Ta'ala, juga beberapa para masyayikh tersebut, Abu Hurairah dalam riwayat, sehari dia akan doakan lebih daripada 10,000 nama. 10,000 nama.
Rasulullah SAW doa untuk umat Islam menang dalam perangan Badar dalam riwayat 7 jam. 7 jam doa. Itu pun berhenti selepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegur Nabi. Masuk menegur ni menyapa Nabi, mengabarkan Nabi, wahai Rasulullah, cukuplah, Allah dengar. Oh Nabi. Itu tegur. Kalau tak tegur, tak tahu berapa lama Nabi. Ni doa. Ikhtiar yang paling besar doa. Boleh mengubah segala-galanya. Itu pertama. Dan yang kedua, kena usaha atas jemaah yang ada kita ini. Kita ada, sekarang tak boleh dah buat ziarah kan, kena tangkap pula. Di sini kita ada buat ziarah setiap Selasa kan, di rumah untuk ajak orang ke madrasah. Dan para ulama sebut, pergilah dengan hikmah, jumpa mereka. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Dan pertama, cara nak nasihat bagaimana Imam Ghazali ajar adalah, ayuhal walad, janganlah kamu beri nasihat seperti mana kamu nak kamu diberi nasihat. Macam mana kita nak nasihat orang? Seperti mana kita nak orang nasihat kita. Kita nak orang jengkah kita, kafir, tak boleh, tak boleh ni, haram ni. Kalau kita itu marah kita kan. Ini hikmah. Apa? InsyaAllah antara metod yang boleh. Pertama, doa. Paling usaha yang kita boleh, catat nama mereka, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insyaAllah. Sama-sama kita azam. Lebih-lebih di penempatan sini. Dan fikir macam tuan pengusi kita, semua daripada kita kena ada. Bukan saja tuan pengusi kita saja, semua daripada kita kena ada. Sebab setiap pada umat Islam nanti kita kena tanya. Sebab kita kena tanya, tak terlepas. Macam mana dia tanya ustaz? Berselisih je. Ya Allah, dulu orang ni bau kaki kanan nak masuk, bau nak masuk, tak pijak lagi, bau nak masuk. Ya Allah, haji ni pernah selisih dengan aku pergi semayang, tapi dia tak ajak aku pergi semayang. Sudah, nak jawab apa? Tapi Allah tu bagi salam kat dia, tapi dia tak ajak. Itu keadaan kita besok. Lebih daripada itu, sebab apa? Sebab di akhirat besok kita bukan sahaja mempersoalkan orang lain, kita mempersoalkan mak ayah kita besok. Kena risau. Kita akan usaha mak ayah kita juga. Ya Allah, macam mana kau masukkan aku neraka? Kau masukkan juga mak ayah tu. Sebab apa? Sebab dia lah kunci aku tak mengajar ilmu agama, aku tak faham agama. Ni keadaan kita, nafsi-nafsi Nabi sebut. Tak terlepas daripada kita, satu pun tak terlepas. Ni, hablum minan nas. Sebab tu kena ada. Dapat share pun jadilah. Dapat share. Ustaz nak tengok rate juga. Bukan. Dapat share apa-apa perkara yang baik pun cukup. Kaitan dengan madrasah dan sebagainya. Boleh insyaAllah. Paling baik ke depan lah bercakap, beritahu dia dengan kasih sayang. Boleh bawa dia pada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? InsyaAllah. Kita risau orang YC depan ni, berlari daripada tingkat 21. Ada tingkat 21. Turun bawah. Apa sebab dia NGO kan? Beri kemanusiaan turun. Ini berapa ramai daripada saudara kita ni menuju kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nabi sebut dalam hadis jelas, orang tinggalkan semayang satu wukuf. Satu wukuf apa? Berapa tahun dalam neraka? 80 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 80 kali 1000 kali 365 satu waktu. Benda ini berlaku bukan orang keliling kita saja, dalam rumah kita sendiri. Berapa ramai yang berfikir perkara ini, berapa ramai yang doa perkara ini. Ini kena risau. Dapat? Sebab kita semua akan hadapi benda ini. Viral kan, orang tak percaya dengan ke, tak apalah, boleh aku duduk nanti kan dengan orang-orang artis nanti duduk dalam neraka sekali. Tak apa. Tak apa. Allah akan menahap. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkin. Allah dah rakam dalam perkataan itu.
Kami dah lihat ya Allah, kami dah lihat. Kembalikan kami. Kembalikan kami. Itu je kita akan minta dengan Allah. Tak percaya buat. Kita jumpalah besok. Boleh insya-Allah. Allah Ta'ala ada terjawab yang tuan kongsi insya-Allah. Allah Ta'ala a'lam. Itu saja pada sini insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk pada diri saya yang lemahan. Yang ingin kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan pada diri kita untuk kita amalkan. Orang lain ni belajar 3 paku ni kita dah nak paku orang lah, jangan paku orang pula. Untuk diri kita, pertama diamalkan dengan diri kita. Kemudian untuk diri kita amalkan, kita sampaikan dan kita ambil pengajaran daripada perkara ini. InsyaAllah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.